Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pelajar yang saya muliakan sekalian, alhamdulillah kita bertemu lagi pada hari ini dalam sesi perkongsian ilmu berkaitan dengan kursus kita iaitulah pendidikan Islam. Dan pada hari ini kita meneruskan lagi topik berkaitan dengan bab yang pertama, iaitulah salah satu daripada bab yang penting dalam praktikal amali solat, iaitu talaqi suratul Fatihah. Talaqi suratul Fatihah. Okey, talaqi suratul Fatihah ni bermaksud membaca suratul Fatihah dengan cara berguru, dengan cara menyebut huruf-huruf Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, mengambil sebutir-sebutir sebutan daripada guru. Maknanya guru membaca, kita mengikut. Kita membaca, guru mendengar dan menegur ataupun membetulkan jika ada kesalahan. Baik, jadi dalam topik kita ni, kita nak capai hasil pembelajaran kita, iaitulah yang pertama, hasil daripada kelas kita nanti ada dua lah yang kita akan capai, iaitu para pelajar dapat mengetahui, memahami kesalahan-kesalahan yang lazim dalam membaca suratul Fatihah. Maknanya kesalahan-kesalahan yang biasalah, yang bila kita baca kebanyakan orang buat salah. Dan kesalahan-kesalahan ini patut kita fahami, patut kita tahu. Kerana kalau kita masih lagi membaca dalam keadaan kesalahan, maka kesan dia sangat besar, iaitu boleh kalau kita solat boleh membatalkan solat. Yang kedua, kita akan dapat membaca suratul Fatihah dengan bertajwid dan lancar. Bertajwid maksud dia membaca dengan sebutan, makhraj dan juga sifat-sifat dia. Kita kita tunaikan segala sifat huruf-huruf tersebut dan kita baca dengan lancar ataupun dipanggil fasahah. Jadi insya-Allah inilah dua perkara yang kita akan capai hasil daripada pembelajaran kita pada hari ini. Jadi pada pelajar semua, kesalahan-kesalahan dalam membaca Al-Quran, kesalahan-kesalahan dalam membaca Al-Quran, secara umumnya membaca Al-Quran, secara khususnya membaca suratul Fatihah. Kerana suratul Fatihah ini, kalau kita baca dalam keadaan yang salah, yang tidak tepat, tidak betul, maka kesannya sangat berat. Okey. Kesalahan dalam membaca Al-Quran secara umumnya terbahagi kepada dua. Okey. Yang pertama, iaitulah dipanggil kesalahan yang nyata ataupun dipanggil lahnu jali. Lahnul jali. Lahan jali iaitu kesalahan yang terang, yang jelas, yang nyata. Maknanya bila kita baca dalam keadaan salah, orang biasa pun boleh tahu itu salah. Apakah dia? Iaitulah ia berlaku apabila terdapat kesalahan pada sebutan huruf atau perubahan pada tanda baris, sama ada membawa kepada perubahan makna ataupun tidak. Okey. Kita lihat sini, kesalahan jali ini ialah kesalahan pada sebutan huruf. Okey. Apakah kesalahan pada sebutan huruf? Contohnya ialah kita menyebut huruf tu dengan tidak tepat. Contoh huruf kaf. Huruf qaf kita baca dengan kaf. Contohnya mustaqim, kita dengan baca huruf qaf, mustaqim, sepatutnya kita baca dengan tebal qaf, tapi kita baca dengan tipis, mustaqim. Jadi maknanya jadi baca huruf kaf. Mustaqim jadi mustaqim. Itu kesalahan yang nyata. Maknanya kita menyebut huruf salah pada sebutan huruf, terutamanya huruf-huruf yang hampir-hampir, seperti huruf qaf dan juga huruf kaf, seperti huruf hamzah dan juga huruf ain. Alhamdulillahi rabbil alamin.
tetapi kita baca alhamdulillahi rabbil alamin. Ain dengan a, dia berbeza. Tapi kebanyakan kita, sebahagian daripada kita membaca dengan salah. Mungkin tidak perasan dan sebagainya lah. Okay. Yang kedua ialah perubahan pada tanda baris. Perubahan pada tanda baris. Contohnya, baris atas tukar baris bawah. Baris depan tukar baris atas dan sebagainya lah. Contoh ini contoh yang mudah lah, yang biasa orang boleh faham kesalahan tersebut. Alhamdulillahi rabbil alamin, kita baca sepatutnya alhamdulillah, tapi kita baca alhamdulillahi rabbil alamin. Maksudnya berubah huruf dal baris depan kepada huruf dal baris atas. Ini kesalahan yang jali, yang orang biasa pun yang tidak pakar pun boleh tahu. Jadi kesalahan tersebut sama ada dia ni membawa kepada perubahan makna ataupun tidak. Maknanya berubah ke tak berubah makna, tetap salah. Tetap salah. Walaupun alhamdulillah tu maksud dia segala puji bagi Allah juga, sama. Walaupun berbeza baris, tapi maksud masih sama. Tetap menjadi kesalahan jali, kesalahan yang nyata. Baik, kesalahan ini dihukumkan haram. Tengok, hukumnya haram dan berdosa. Jika kesalahan ini berlaku dalam bacaan solat, maka tidak sah atau tidak sempurna solat. Jadi suratul Fatihah ni ialah surah yang wajib dibaca. Dia rukun qauli, rukun yang mesti dibaca dalam solat. Dia tak macam surah-surah yang sunat tu selepas surah Al-Fatihah. Jadi surah ini, Al-Fatihah ni, kalau kita baca salah, maka solat tak sah. Kesan dia sangat besar. Baik, kita pindah kepada yang kedua, kesalahan al-lahnul khafi, kesalahan yang tersembunyi. Kesalahan tersembunyi maknanya kesalahan yang kecil. Maknanya orang yang tidak belajar tajwid, dia tak boleh dia tak boleh kesan kesalahan tersebut. Mungkin guru Al-Quran, ustaz ataupun dan sebagainya lah, orang yang mahir tentang Quran, dia boleh kesan. Kesalahan ini tidak membawa kepada perubahan makna. Seperti meninggalkan dengung, tidak dapat menentukan kadar harakat mad dengan sempurna ataupun tidak. Okey, tengok. Kita tengok contoh dia, seperti meninggalkan dengung. Mana kita baca tu sepatutnya ayat tersebut ada dengung, tapi kita baca tak dengung, tinggalkan dengung. Contoh, dalam suratul Kautsar, surah yang senang lah, yang pendek-pendek. Inna a'tainakal kautsar. Sepatutnya inna, nun bersabdu dua harakat dengung. Panggil idgham bi gunnah dengan dengung. Tapi kita baca inna a'tainakal kautsar. Inna, mana tak ada dengung. Itu mana kesalahan yang kecil, yang tersembunyi, tapi masih dikategorikan salah lah. Okay. Yang kedua, tidak dapat menentukan kadar harakat mad dengan sempurna. Contohnya lah, yang mungkin dalam surah Fatihah lah yang selalu kita tengok orang baca. Yang last kali tu, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sepatutnya huruf dallin, 6 harakat. Dallin. Tapi kita baca waladdallin. Kita baca 2 atau 3 harakat. Jadi maknanya solat kita tu, bacaan kita tu dia tak sempurna. Dia tidak sempurna. Jadi menjadi kesalahan lah. Walaupun kesalahan tu kita tak kata jadi kesalahan yang boleh membatalkan solat. Dia tak mencacat. Tengok, kesalahan ini tidak sampai mencacatkan solat. Namun begitu, para pembaca Al-Quran patut meninggalkannya. Maknanya, walaupun kesalahan itu kecil, kita kena belajar lah. Kita kena belajar dengan orang yang arif, orang yang bertauliah tentang ilmu Al-Quran ni. Kita belajarlah. Sampailah bacaan kita itu betul. Seperti mana bacaan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi. Yang diajarkan oleh Nabi kepada para sahabat. Yang diajarkan oleh para sahabat kepada tabi'in. Dan seterusnya sampai kita lah. Jadi mana bacaan kita dengan bacaan Nabi, insya-Allah kalau kita belajar ikut dia punya panggil silsilah dia, insya-Allah bacaan kita betul. Okey.
Baik, inilah dua kesalahan dalam bacaan Al-Quran. Baik, para pelajar yang dihormati dan dikasihi sekalian, baik, kita akan berpindah, iaitulah Ustaz akan baca suratul Fatihah dan juga para pelajar akan ikut. Ustaz akan mendemo, contohkan bacaan dan nanti kamu akan ikutlah. Okey, insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, inilah bacaan suratul Fatihah dengan bertajwid dan juga lancar, insya-Allah. Jadi para pelajar boleh ulang-ulang kaji bacaan ustaz ni, ulang-ulang balik rakaman ini untuk meniru ataupun melihat bacaan ustaz, mulut ustaz, pergerakan ustaz. Jadi pada kelas yang akan datang nanti, insya-Allah, para pelajar, ustaz akan bagi tugasan, iaitulah kamu rakamkan bacaan kamu dalam bentuk rakaman lah, kan, video, dan ustaz akan lihat sebutan bacaan, sebutan huruf. Ustaz akan lihat dari segi tajwid dia. Ustaz akan lihat suara kamu, harakat dia, tebal dan nipis dan sebagainya lah. Jadi insya-Allah nanti Ustaz akan bagi tahu tempoh untuk menghantar tugasan tersebut lah. Jadi rakaman video ini boleh diulang-ulang beberapa kali, dan insya-Allah pada kelas-kelas yang akan datang nanti kita akan ulang kaji semula bacaan suratul Fatihah ini. Jadi para pelajar yang dihormati dan dikasihi sekalian, beginilah pentingnya suratul Fatihah. Kalau kita baca dengan salah, maka dia boleh pertama menjejaskan solat kita. Kerana solat itu ialah perkara yang sangat penting. Yang kedua, kalau kita tidak baca dalam solat, kita akan baca dalam bacaan harian Al-Quran, maka dia pun boleh menjejaskan bacaan kita lah. Kalau kita sengaja membaca dengan tidak benar, dengan bacaan salah, tanpa belajar, tanpa berguru, maka dosa. Berdosa. Wal-iyazubillah. Jangan sampai Al-Quran itu melaknat kita lah, kerana kita tidak mahu belajar Al-Quran. Kerana Al-Quran ini adalah mukjizat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekian sahaja kelas kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ustaz sampaikan ini memberi manfaat kepada kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.